Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Khabar adik? Sihat? Apa khabar adik-adik? Lama sudah tak berjumpa. Hari ini kita jumpa, kita belajar tentang agama. Agama apa adik? Ya, agama kita iaitu agama Islam. Jadi Ustaz Mi tak nak buang masa hari ni adik-adik. Kita akan belajar lagi subjek pendidikan Islam. Dan adik-adik boleh sekarang ambil buku teks adik-adik sebagai rujukan kita untuk kita belajar subjek pendidikan Islam pada hari ini. Okay adik-adik, kita mulakan. Hari ini kita akan belajar subjek kita pendidikan Islam tingkatan 5 adik-adik. Bidang akidah, pelajaran yang ke-9. Okey. Tajuk kita hari ini ialah Allah yang Maha mengawasi dan Maha menyaksikan. Cumanya hari ini kita ambil unit yang pertama sahaja. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, iaitu nama Allah Ar-Raqib. Okey. Adik-adik boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 5 muka surat 74 hingga 75. Okey, buka sekarang. Okey, jadi kita baca doa dulu adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, adik. Dah baca doa? Dah? Okey. Bila adik-adik dah baca doa, sekarang kita akan mulakan. Perkara pertama yang kita akan tengok hari ni adik-adik, macam biasa kita akan tengok objektif pembelajaran kita, iaitu apakah yang kita akan dapat setelah adik-adik bersama dengan Ustaz Mi dalam video Ustaz Mi pada kali ini. Okey, yang pertama, kita akan menyatakan maksud Ar-Raqib. Apa tu maksud Ar-Raqib? Kita akan tahu selepas ini. Yang kedua, menyatakan dalil naqli Ar-Raqib. Kita akan tengok dalil daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW tentang Ar-Raqib ini sebagai, orang kata apa, pegangan kita. Okey, yang ketiga, menghuraikan bukti Ar-Raqib serta menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Kita akan tengok Ar-Raqib ini, apakah maksud dia, kita akan tengok apakah dalil dia, dan kita akan tengok bukti Allah Ta'ala itu Ar-Raqib, dan kita cuba kaitkan dalam kehidupan kita. Sebab apa adik-adik? Nama Allah kalau kita bawa dalam kehidupan kita, dia akan menjadikan hidup kita tenang, damai, nyaman, bahagia. Tak percaya? Jom kita belajar. Okey adik-adik. Okey, unit pertama Ar-Raqib. Maksud Ar-Raqib. Okey, maksud Ar-Raqib ialah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengawasi. Ar-Raqib, kata kunci dia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha apa? Ya, kuat lagi. Apa? Mengawasi, pandai semua perbuatan dan keadaan makhluknya. Maknanya Allah Ta'ala dia akan mengawasi kita, mengamati kita, memperhatikan kita di setiap saat-saat yang kita lalui dalam kehidupan kita, daripada segala perbuatan kita, daripada segala keadaan kita. Dia akan tengok, dia akan perhati, dia akan awasi. Bahaya tak adik? Bahaya. Kalau orang ada iman, walaupun dia duduk sorang-sorang, dia akan merasakan Allah Ta'ala sedang memerhatikan dia. Allah, inilah, orang kata apa? Inilah yang kita akan dapat bila kita mendatangkan kesedaran itu ke dalam hati kita, dan kita bawa nama Allah Ar-Raqib dalam kehidupan kita. Nampak adik? Okey, sekarang kita tengok dalil dia pula. Okey, dalil Ar-Raqib. Dalil Ar-Raqib, adik-adik boleh tengok di dalam surah Al-Ma'idah ayat 117. Okey, ayat 117 surah Al-Ma'idah ini adalah dalil naqli daripada Quran yang menyatakan bahawa Allah adalah Ar-Raqib. Mari kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Maksudnya, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Ni cerita apa ni adik-adik? Tak faham ni. Kan? Tak faham ni. Okey, cerita dia, ayat dia daripada atas tu adik-adik, cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Kenal kan Nabi Isa alaihi salam? Diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya. Jadi Nabi Isa ni bagi tahu pada Allah, sebelum engkau wafatkan aku, tu dia kata, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku. Maksudnya, bila aku dah diangkat ke langit, kan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kau angkat ke langit, aku tahulah kaum aku boleh tengok mereka, aku tahu keadaan mereka, aku tahu pekerjaan mereka, aku tahu fahaman mereka, aku tahu. Tu pun tahu zahir saja, batin tak tahu. Kan? Nabi Isa bagi tahu pada Allah, setelah kemudian apabila engkau sempurna, adik-adik tengok ayat ni, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku. Maknanya Nabi Isa diangkat ke langit. Bila diangkat ke langit, maknanya tahu tak lagi Nabi Isa tentang hal kaum dia? Tak tahu. Habis. Terputus hubungan. Terputus hubungan dunia. Tak ada. Bila Nabi Isa naik ke langit. Jadi, jawapan dia, yang mengawasi itu siapa lepas Nabi Isa naik ke langit? Siapa? Ya Allah. Sebab tu Nabi Isa bagi tahu, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka. Wahai Allah, engkau sendiri yang mengawasi. Ni yang raqib tadi tu. Kunta antar raqib. Tu raqib, antar raqib, engkaulah sendiri yang mengawasi keadaan mereka. Iaitu engkaulah yang akan mengawasi mereka, memperhatikan mereka, memelihara mereka, dan setiap saat tidak akan putus terlepas daripada perhatian Allah tanpa lengah. Faham tak adik? Ni. Kemudian, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Okey adik? Dah faham? Okey, ni dalil nakli dia. Okey. Kemudian kita tengok pula dalil nakli Allah Ar-Raqib. Ini hadis. Abdullah bin As-Samit meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Rasulullah sabdakan? Inna afdalal imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Ni. Apa yang disebut di sini, Nabi bagi tahu maksud daripada hadis yang Ustaz ni baca tadi. Iman yang paling afdal. Iman yang paling afdal, paling afdal, maksudnya yang banyak, orang kata apa, yang paling baik, yang terbaik, ialah bahawa engkau mengetahui Allah bersamamu. Engkau merasakan, engkau mengetahui Allah bersamamu walau di mana pun engkau berada. Mana pun kita berada adik-adik, Allah Ta'ala bersama kita. Ni, kita nak dekat-dekat dengan Ramadan dah adik-adik. Kita dah mula baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita nak sampai bulan Ramadan. Adik-adik bawa masuk nama Allah dalam bulan Ramadan ini. Cantik. Sebab apa? Sebab tentang puasa ni adik-adik, kan? Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam hadis, as-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberi pahala kepada orang, yang akan membalas pahala kepada orang yang berpuasa. Sebab apa? Sebab puasa ni sangat dekat dengan nama Allah Ar-Raqib. Sebab amalan-amalan lain adik-adik kita dapat tahu. Kita dapat perasan, kita dapat tengok, kita dapat lihat. Contoh semayang, kita nampak orang semayang. Contoh berzikir, kita nampak orang berzikir, mulut dia kumat kamit. Contoh orang baca Quran, kita nampak dia buka Quran dan dia baca Quran. Tapi puasa kita boleh nampak tak? Kita boleh perhati tak? Kita boleh tengok tak? Tak boleh. Tak boleh. Yang boleh mengawasi, yang boleh memperhati, yang boleh mengamati setiap saat sepanjang dia puasa, sama ada dia puasa ataupun tidak, siapa? Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Kalau dia masuk bilik air pun, siapa pun tak ada waktu tu. Tapi ada tak Ar-Raqib?
Ya, Allah Ar-Raqib, dia melihat. Masuk bilik air, ambil air pahit, minum. Nampak adik? Sebab tu puasa kalau kita bawa Ar-Raqib, puasa kita akan lebih terjamin. Kita akan memperhatikan segala gerak kerja kita, segala tindak tanduk kita, segala ibadat kita, sebab kita merasakan Allah Ar-Raqib. Nampak adik? Betul Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis ni. Dia kata apa? Sesungguhnya yang paling afdal, engkau iman yang paling afdal ialah engkau mengetahui Allah bersamamu walau di mana pun engkau berada. Ma'iyatullah, kan? Kebersamaan Allah Ta'ala tu dengan kita. Kita merasakan benda tu. Orang yang dapat rasa benda tu, mengetahui Allah bersama dengan dia, insya-Allah dia akan jadi hamba Allah yang soleh, taat kepada Allah. Nampak adik? Ni dalil naqli, hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adik-adik, kita akan tengok bukti. Bukti Ar-Raqib yang dibawakan dalam buku teks ada dua. Okey, kita akan cuba faham dan kita akan tengok apa bukti berdasarkan daripada Quran, daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bukti Allah bersifat Ar-Raqib ialah Allah Maha mengawasi manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Ustaz mi ulang. Allah Ar-Raqib ialah Allah Maha mengawasi manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Ar-Raqib. Allah mengawasi. Ini yang pertama. Surah apa? Dalil dia surah Al-Ahzab ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Okey, Sadaqallahul Azim, surah Al-Ahzab ayat 52. Maksudnya Allah sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Kita dah belajar tadi, dah tahu tadi Allah Ta'ala dia mengawasi, dia memperhati, dia mengamati, dia meneliti. Tu semua sama maksud tu, mengawasi. Mengawasi setiap saat ke atas kita. Setiap saat adik-adik, tanpa putus. Setiap saat tanpa putus, tanpa lengah. Dia sentiasa memperhatikan kita. Sebab tu adik-adik, ingatnya adik-adik sebab tu ingat, bila kita sedar benda ni masuk ke dalam hati kita, kita akan rasa apa? Kita akan merasakan Allah Ta'ala melihat, mengamati, mengawasi setiap sesuatu yang kita lakukan atas dunia ni. Dia memperhatikan setiap sesuatu yang kita lakukan atas dunia ni. Bayangkan adik-adik, setiap sesuatu. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum atas apa yang kita lakukan atas dunia ni. Dia akan hukum adik-adik. Dia akan hukum. Sebab apa? Sebab daripada dosa yang kita akan buat, Allah Ta'ala dia, kita dah belajar tingkatan 4, Al-Muntaqim, Maha Pembalas. Dia akan balas daripada setiap apa yang kita buat. Jadi bila kita sedar adik-adik, kita akan rasa apa? Kita tidak bebas begitu saja atas dunia ni. Sebab ada yang memperhatikan kita, mengamati kita, mengawasi kita, dan dia juga sentiasa bersama dengan kita setiap saat tanpa lengah. Ingat adik-adik? Contoh, nak contoh? Okey, contoh adik-adik, Ustaz Amin bawa mudah aja. Adik-adik boleh tak buat maksiat ketika mak ayah adik-adik depan mata? Boleh? Boleh? Adik-adik minum arak depan mak ayah adik-adik? Tak boleh adik-adik, tu mak ayah. Adik-adik boleh tak mencuri ketika polis ada dengan adik-adik? Boleh? Adik-adik nak mencuri, polis datang. Adik-adik mencuri tak? Tak mencuri. Itu yang depan mata kita, kita nampak. Bayangkan Allah yang sentiasa bersama dengan kita, walaupun kita tak nampak dia, tapi dia ada dengan kita, mengawasi kita, memperhatikan kita, mengamati kita setiap saat, setiap detik, tanpa lengah. Allah, kalau adik-adik dapatlah hadirkan dalam diri adik-adik Ar-Raqib ini, kita pasti menjadi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Buat adik, dalam hadis lain, tak silap Ustaz Mi, ada hadis lain,
Nabi Muhammad SAW sebut, a'budillah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembahlah Allah dalam seolah-olah kamu sembahlah Allah, a'budillah, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau kamu tak dapat lihat Allah, fa innahu, ingat, fa innahu yaraka, dia Allah melihat kamu. Ar-Raqib. Jadi adik-adik, jangan rasa diri kita bebas. Kita sedang diperhatikan oleh Allah dan kita pasti akan dibalas daripada setiap apa yang kita lakukan. Kerana setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan diperhatikan oleh Allah di setiap saat tanpa lengah. Faham adik? Okey, cantik ni. Okey, kita tengok seterusnya adik-adik. Seterusnya, sekarang kita akan tengok bukti Allah bersifat Ar-Raqib yang kedua, iaitu Allah sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia. Dan kita dapat tengok dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat 1. Okey, apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 1. Ujung sekali itu Allah Ta'ala firmankan ayat ini. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah sentiasa mengawasi kamu. Allah sentiasa mengawasi kamu. Kena dengan nama Allah yang indah itu, iaitu Ar-Raqib. Apa maksud dia? Allah Ta'ala mengawasi kamu, maha mengawasi kamu, mengamati, memperhatikan tanpa lengah walaupun sesaat. Nampak tak adik? Jadi seperti biasa, jangan rasa diri kita bebas daripada perhatian Allah. Jangan rasa kita bebas daripada pengamatan Allah. Jangan rasa kita bebas daripada segala apa? Pengawasan Allah. Di setiap saat Allah perhatikan kita dan dia akan tanya apa yang kita lakukan. Nampak tak adik? Baik. Daripada sini juga adik, kita dapat tengok Allah Ta'ala ni dia mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia. Jadi dia akan tengok kita dengan orang tu macam mana. Okey, dalam dunia ni kan, dalam Quran pun Allah Ta'ala sebutkan di dalam tu undang-undang dalam Quran. Dan undang-undang dalam Quran memang dibawa di atas dunia ni. Memang dibawa atas dunia ni. Ada undang-undang Quran yang dibawa atas dunia ni. Tapi cuma dunia pengadilannya tak sama macam pengadilan Allah. Di sinilah sifat Ar-Raqib ni menenangkan hati orang-orang yang beriman. Sebab apa? Ada orang di dunia, bila dia ditindas, dia orang miskin, dia lemah, dia nak mengadu kepada mahkamah tentang kezaliman orang. Dia lemah, dia ditindas, tapi dia tak ada peluang berbuat demikian. Lalu dia dizalimi oleh orang yang lebih apa? Yang lebih orang kata apa? Lebih berkemampuan, yang lebih apa? Lebih banyak duit dia, menguasai mahkamah-mahkamah di dunia ini. Lalu berlakulah kezaliman kepada orang yang ditindas tadi. Dia tak ada peluang. Dia tak ada peluang walaupun dia tu betul. Nampak adik? Jadi bila orang yang ditindas ni, orang yang dizalimi ni, dia rada Ar-Raqib ini, dia jadi macam mana adik? Dia rasa tenang. Memang dunia aku tak dapat, tapi hari akhirat Allah Ta'ala akan bagi balasan. Sebab Allah Ta'ala sedang memperhatikan semua kelakuan kita. Kalau orang tu zalim dengan aku, dia akan dapat apa yang dibuat. Sebab Allah Ta'ala memperhatikan kezaliman yang dia buat pada aku. Jadi orang yang kena zalim tu rasa macam mana adik-adik? Ar-Raqib. Dia akan rasa Allah Ta'ala sedang melihat, memperhatikan, mengawasi. Jadi dia akan rasa tenang adik-adik. Nampak adik-adik? Itulah yang dimaksudkan Ar-Raqib. Allah sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia. Jadi kita hubungan sesama manusia, jangan sekali-kali zalim dengan sesama manusia. Berakhlak dengan akhlak yang baik, bercakap dan dengan cakap yang tidak menyakitkan hati. Okey, supaya Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang baik pada kita kerana kita melakukan amal soleh semasa di dunia, semasa hubungan kita sesama manusia. Okey adik?
Faham adik? Cantik. Alhamdulillah. Okey. Sekarang adik-adik kita akan tengok spektrum ilmu. Spektrum ilmu, dia nak bagi tahu pada kita tentang kesimpulan lebih kurang begitu. Kita akan dapat tengok apakah kesedaran yang kita perlu dapatkan dalam tajuk kita pada hari ini. Kita tengok. Keimanan kepada sifat Ar-Raqib akan menjadikan seseorang hamba sentiasa berwaspada dalam semua keadaan zahir dan batin. Macam mana Ustaz beritahu tadi ya? Ustaz Mi dah beritahu tadi kan? Bila kita beriman dengan Ar-Raqib, kita akan merasakan Allah Ta'ala sedang mengawasi kita, memperhatikan kita, mengamati kita setiap saat tanpa lengah. Jadi bila kita rasakan benda tu, kita akan berwaspada di atas setiap tindak tanduk kita. Kita akan melakukan apa saja dalam kehidupan kita dengan penuh hati-hati, sebab semua itu diperhatikan, diawasi, diamati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zahir kita yang nampak dan batin kita dalam hati kita. Allahu Akbar. Orang yang merasakan begini, dia akan jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Faham adik? Okey. Kemudian kita tengok lagi sambungannya. Dia bagi tahu apa? Dia kata, berusahalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, kerana merasakan Allah sentiasa mengawasi. Jadi orang-orang yang merasakan Allah Ta'ala itu bersama dengan dia. Yang tadi tu, hadis tadi kan? Kamu rasa Allah Ta'ala tu bersama dengan kita. Allah Ta'ala awasi kita, mengamati kita, memperhatikan kita setiap saat. Jadi kita akan melakukan apa saja yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita akan jadi buat bersungguh-sungguh. Sebab apa? Allah Ta'ala tengok. Semayang kita penuh khusyuk sebab Allah Ta'ala tengok. Kita akan buat yang terbaik untuk Allah. Ini yang kita dapat rasakan bila kita beriman dengan nama Allah yang indah, iaitu Ar-Raqib. Pada adik, cantik. Kemudian kita tengok lagi. Di sini ada syair Arab. Syair Arab menyatakan, jika suatu hari kamu sedang bersendirian, katalah adik-adik duduk seorang-seorang, maka janganlah kamu berkata aku sendirian. Jangan kita kata sekali-kali aku duduk seorang-seorang dalam bilik, aku tutup, kunci, aku duduk seorang-seorang. Sekarang aku duduk seorang-seorang, tak ada siapa boleh tengok aku, tak ada siapa orang boleh perhatikan aku atas apa yang aku buat dalam bilik ni. Aku seorang-seorang. Kan? Jangan rasa begitu. Dia kata apa? Katakan pada dirimu, kan? Akan tetapi katakanlah, ada Allah yang mengawasiku. Walaupun tak ada orang, tak ada mak ayah aku, tak ada polis, tak ada siapa pun dalam bilik ni, tapi ada Allah yang sedang melihat aku. Tidak akan lengah dia walaupun sesaat, mengawasi aku, memperhatikan aku. Apa lagi satu? Satu lagi, iaitu mengamati aku. Maksudnya sangat teliti pengamatannya. Takut adik, takut. Kita takkan bebas adik-adik atas dunia ni. Sebab apa? Sebab setiap apa yang kita lakukan atas dunia ni, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita takkan terlepas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kamu buat kan sebesar zarah, maksudnya sebesar zarah adik-adik, sebesar zarah, sikit je. Maksudnya mungkin dalam 1 saat, 2 saat yang kita buat maksiat tu, Allah Ta'ala akan bagi kita nampak maksiat itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di hadapan kita. Dan kalau kita buat baik, Allah Ta'ala akan bagi nampak baik. Dan kalau kita buat sebesar zarah jahat, kita akan nampak sebesar zarah jahat. Maknanya apa? Allah Ta'ala tak akan lepaskan kita. Kita akan bertanggungjawab atas apa yang kita buat atas dunia ni. Inilah Ar-Raqib. Nampak adik? Cantik. Kemudian dia kata lagi, dan janganlah sesekali kamu menyangka bahawa dia akan lalai sesaat pun. Yang Ustaz Mi beritahu tadi, dia tak akan lengah walaupun sesaat pun. Dia akan tanya kita di atas setiap saat yang kita lalui atas dunia ni. Apa yang kamu buat? Dan kamu kena bertanggungjawab atas apa yang kamu buat. Adakah yang kamu buat itu disuruh oleh aku ataupun tidak? Adakah di dalam hidupan kamu setiap saat itu kamu melakukan amal soleh terhadap aku, ataupun kamu bazirkan umur kamu dan kamu melakukan maksiat pada aku? Allahu Akbar. Ar-Raqib. Allah, ya, Maha mengawasi. Okay, adik, setakat itu dulu pertumpaan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Dan jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik.
Tekan link dan jawab semua soalan. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Min supaya kita dapat bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, supaya kita dapat, orang kata apa? Dapat lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam agama kita. Dan bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kerana kita ada pegangan yang kita boleh pegang untuk kita mendalami agama kita. Okey, tahniah semua adik-adik. Jumpa lagi. Jazakumullah khairan. with